Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat malam semua. Okey, malam ni kita buat live sekejap sebab nak sampaikan info berkenaan dengan gearbox CVT untuk Proton yang model Izora, model Preve. Jadi malam ni saya nak tunjuk sedikit lah cara-cara bagaimana nak buka bahagian primary. Sebab biasa ada juga yang ramai yang telefon saya nak tahu macam mana nak buka ataupun macam mana nak rombak bahagian primary. Jadi siapa yang tengah live dengan saya, anda boleh saksikan macam mana kami nak buka sebuah gearbox CVT bahagian primary dia. Macam mana kita nak check bahagian primary dia. Okey, kita lain jap malam ni. Kita buat live jap sebab ramai juga yang member atau workshop yang tanya macam mana nak buka bahagian primary. Mungkin ini first time anda buka. Anda nak tahu macam mana cara nak buka? Jom kita lain jap Sambil tu, siapa yang tengah live bersama saya, minta tolong tekan button share. Okey, sekarang ni depan anda ni adalah bahagian gearbox, bahagian primary. Sebab dalam gearbox CVT dia ada primary, dia ada secondary. Yang ini sekarang ni bahagian primary dia. Biasa masalah primary akan berlaku jika naiknya trouble code. Bila kita check trouble code dekat bahagian scanner machine, dia naik secondary pulley pressure too low. Kebiasaan kalau secondary pressure too low, kebiasaannya masalahnya datang berpunca pada bahagian primary. Boleh jadi juga bahagian secondary, tapi kebiasaannya lah bahagian primary ada isu. Jadi kat sini lah tunjuk sikit macam mana kita nak buka bahagian primary dia. Sebab ramai juga orang tanya macam mana nak buka bahagian primary shaft ni. Dalam ni nak tengok shaft dia. Jadi kita buat sikit video, kita buat sikit live. Sekurang-kurangnya boleh dapatkan info kepada member kawan-kawan kita yang mana nak buka gearbox CVT, nak belajar-belajar buka gearbox CVT. Kat sinilah sedikit info ataupun sedikit perkongsian daripada platform pakar gearbox. Jom. Okey, sekarang ni dah kalau macam ni keadaan. Sebab tadi pun saya tak sempat tadi. Ini bahagian dia punya klip dia. Klip ni, bahagian ni adalah bahagian piston dia. Kena buka klip dia dulu. Okey, jadi anda kat sini akan nampak bahagian sini ada dia punya klip. Jadi apa yang perlu anda buat, anda kena buka klip ni dulu untuk keluarkan dia punya bahagian piston. Dekat piston ni lah yang akan jalankan dia punya pressure untuk clutch, untuk forward clutch dia. Jadi kat sini ada o-ring. Ni biasanya o-ring ni kalau kita over, kena tukar dia punya bahagian o-ring. Dan bila kita dah buka bahagian ni, sebelum tu lagi, kita pastilah kita buka bahagian clutch plate dah. Kat sini bahagian clutch plate untuk bahagian forward dia. Okey, right? Okey, lepas bahagian buka klip dia, okey, kita kat sini kita kena gunakan dia punya special tool. Untuk bahagian buka bahagian skru ni, kita zoom jap. Okey, siapa yang tengah tengok ni bolehlah tekan button share untuk support kita punya kongsian ni. Bila anda nak buka bahagian shaft ni, anda kena buka dia punya skru ni, nut ni. Anda perlu gunakan special tool ni. Special tool ni boleh dapat dekat mana-mana engineering ataupun mana-mana hardware ataupun mana-mana yang member ataupun kita punya supplier yang jual special tool, dia akan ada jual benda ni. Jadi kita belikan soket ni, memang soket ni memang special ni soket untuk buka bahagian skru bahagian atas ni. Tapi kalau tak ada, boleh ketuk, tapi tak digalakkan untuk ketuk sebab ada special tool ni memang ada jual. Jadi siapa yang nak belajar ataupun nak buka kereta-kereta untuk yang CVT Proton, anda perlu adakan special tool ni, soket ni. Untuk soket ni berfungsi satu je, soket ni kita gunakan soket ni semata-mata untuk buka bahagian skru ni je. Bahagian skru ni kita kena buka, sebab tu kita perlukan soket special ni. Ini boleh dapat kat mana-mana yang kedai-kedai ataupun mana-mana supplier yang jual spana, dia ada jual special tool untuk CVT ni. Jadi apa yang perlu buat untuk soket ni, fungsi dia untuk kita buka nut bahagian atas ni. Okey, kita tengok macam mana dia buka bahagian skru atas ni. Sambil-sambil tu, siapa yang baru tengok live bersama saya ni untuk platform pakar gearbox, boleh share Sementara tu kita tengok muka dulu lah. Okey, Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk ni, inilah anda punya perkongsian daripada saya yang boleh berkongsikan bagaimana nak buka untuk gearbox CVT. Sinilah platform dia yang kita boleh belajar bersama-sama dan kita boleh praktikkan benda ni. Sebenarnya kalau kita faham dari segi cara nak buka ni, insya-Allah benda ni orang kata taklah susah sangat nak buka. Tapi kena faham apa fungsi dia. Kat sinilah perkongsian. Sebab ramai kawan-kawan ataupun workshop-workshop di luar telefon macam mana nak buka gearbox CVT. Sebenarnya CVT punya gearbox tak adalah orang kata terlampau complicated berbandingkan gearbox auto biasa. CVT dalam gearbox simple je. Cuma ada primary, ada secondary, ada bawah body, ada dia punya steel belt dia. Orang kata 4 item, 5 item je barang-barang ni. Cuma cara nak buka je yang kita perlu faham supaya kita tak tersilap ataupun kita tak menggunakan tool-tool yang tak betul ataupun yang tak tepat. Jadi kalau ada siapa nak buka gearbox CVT, anda perlu ada dia punya special tool dia untuk buka dia punya skru-skru ataupun nak buka dia punya bahagian-bahagian dalam dia. Tapi benda tu tidaklah orang kata benda yang satu wajib anda buat. Kalau tak ada benda tu, ada cara lain yang kita boleh buka. Jadi buka benda ni.
Okey. Jadi fungsi ni sambil tu boleh buka dia punya puli. Nut ni, okey, special tool ni berfungsi untuk buka nut ni je. Benda tu je, satu je. Special tool ni tak adalah mahal sangat. Benda ni boleh dapat kat kedai hardware ataupun kat kedai-kedai supplier yang jual sepanah ataupun jual special tool, boleh dapat benda ni. Semata-mata nak buka benda ni. Kalau tak ada ni, boleh juga buka, tapi dinasihatkan gunakan special tool ni untuk memudahkan kerja-kerja, untuk tidak merosakkan nut special ni, supaya anda boleh tahu bagaimana nak gunakan special tool ni. Ni sekadar perkongsian yang boleh dikongsikan bersama. Okey, lepas dah buka dia punya nut ni, gunakan special tool atau soket special ni. Okey, kat sini lah anda perlu buka dia punya puli dia. Kena buka bahagian atas dia untuk kita tengok bahagian sharp dalam dia. Cara dia macam ni, special tool ya. Okey, right. Benda ni pun sama juga. Benda ni mudah nak dapat. Ini senang je. Benda ni semua kita boleh ada dekat mana-mana hardware kita ada, benda ni ada jual. Untuk grip dia punya puli ni, dan kita pakai satu clamp ni untuk bagikan benda ni tak terbuka bila kita nak press bahagian atas ni. Jadi ini special tool satu lagi. Jadi kalau katakan nak buka gearbox CVT, tak banyak pun special tool yang diperlukan. Yang penting anda tahu cara dia je. Okey, siapa yang tengah live ni, anda boleh sharekan video ni dan benda ni sebagai info supaya kita dapat belajar bagaimana nak buka untuk bahagian gearbox CVT untuk model-model Proton. Okey. Dah terbuka dia punya bahagian puli. Kalau ikutkan lebih kurang plus minus lebih kurang dalam masa 5 minit je kita nak buka bahagian dalam dia. Okey, bila kita buka benda ni, hati-hati kat sini ada bearing. Kat sinilah selalu yang kita nak tengok bahagian bearing dalam. Okey, buka. Okey, right. Ini dia. Yang inilah saya nak berkongsikan kepada anda bahagian dalam gearbox CVT. Jadi siapa yang baru tengok live ni, minta tolong tekan button share ataupun boleh kongsikan kepada grup-grup yang siapa nak tahu sedikit bahagian dalam gearbox CVT. Okey, right. Kat sinilah. Jadi apa gunanya? Okey, apa fungsinya special tool ni? Itulah gunanya untuk kita buka bahagian dalam gearbox ni. Jadi kat sinilah bahagian shaft dia. Okey. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, gearbox ni baru saja di overhaul. Customer datang ke bengkel saya sebab ada masalah pada bahagian dalam gearbox. Gearbox ni baru saja di overhaul tapi ada masalah sedikit pada bahagian dalam. Jadi saya ambil keputusan untuk buka balik, nak check balik. Mungkin masa yang member lain tu ataupun ada workshop tu yang dah buat tu, mungkin ada sedikit kesilapan yang telah dilakukan. Jadi kita buat check balik lah. Tengok confirmkan masalah ni adakah berkaitan dengan apa dari segi pemasangan. Jadi kat sini masalah yang berlaku pada bahagian gearbox ni, bila dia speeding je tengah highway, tengah speeding, tiba-tiba lampu dia punya lampu durian, lampu AT tu blinking atau lampu AT tu menyala. Jadi bila check, mungkin ada masalah pada bahagian dalam gearbox. Dan sini saya nak sampaikan anda semua, dalam sebuah gearbox ada bearing ni. Untuk CVT ada bearing halus-halus ni. Ukuran bearing ni lebih kurang dalam 6mm dia punya ukuran dia. Kat sinilah biasanya kalau saya modify, tukar satu pakai bearing lain. Ada bearing ni. Biasanya bahagian bearing ni yang originalnya bearing, biasa saya akan tukar pakai bearing yang bentuk silinder. Saya tak pakai bearing bulat ni. Sebab kalau pakai bearing bulat ni kadang-kadang tak konsisten dia punya pressure ataupun dia punya pressure tak boleh konsisten dalam dia punya reading. Jadi biasanya saya akan tukar pada pakai bearing ni. Okey. Jadi kalau katakan saya overhaul gearbox untuk CVT, asal punya bearing dia menggunakan roller bearing atau bearing yang bulat ni. Bila saya dah overhaul gearbox, biasanya saya akan pakai yang silinder macam sharp bearing ni. Sharp bearing ni lagi stabil daripada berbandingkan kalau pada bahagian bearing yang ball bearing ni. Jadi kalau saya overhaul gearbox CVT, saya akan tukar dia punya ni. Jadi kepada anda yang mana baru nak belajar untuk bahagian gearbox untuk CVT, saya recommend lah baik gunakan bearing ni berbanding dengan ball bearing. Dia lagi stabil dan mudah lagi untuk dia punya function dia, dan dia lagi smooth kalau saya pakai bearing ni. Tapi terpulang kepada orang, separuh workshop dia suka pakai bearing ni, tak ada masalah. Tapi kalau saya lebih prefer pakai bearing ni lagi. Yang ni lagi smooth, lagi orang kata lagi konsisten, dan lagi dia punya pressure dapat dalam keadaan yang stabil. Okey. Dan kat sini pula yang saya sampaikan, okey. Ini bahagian ni biasanya saya akan check balik dia punya permukaan dia, ada rosak tak rosak. Kerana dekat sini ada makan, sebab kat dalam ni pun ada dia punya o-ring. Jadi kat sinilah kena check balik bahagian o-ring dia. Kalau katakan o-ring dia dah keras ke apa, mesti wajib diganti. Kalau overhaul, tukar terus. Elok tak elok, dia punya seal ni mesti ditukar. Sama juga
kat sini bahagian permukaan yang akan bergesil pada bahagian rantai yang akan function untuk bahagian steel belt dia. Kat sini kita tengok juga. Kalau kat sini kalau kita perasan, sekejap Okey, kalau kat sini apa yang kita perasan sekarang ni, kat sini bahagian bawah ni ada sedikit cala. Dan kalau kat sini lah sepatutnya kita kena polish supaya tiada bekas cala ni. Kalau katakan cala sikit, boleh polish balik. Kalau banyak cala dekat bahagian permukaan ni, wajib ganti dia punya puli dia ni. Dia punya housing ni wajib digantikan. Kalau macam ni sikit halus ni pun, patutnya kena polish balik betul-betul sebelum kerja pemasangan dilakukan semua. Jadi anda boleh nampak dia punya bahagian-bahagian ni ada cala sikit. Ini pun kadang-kadang boleh menyebabkan dia akan naik balik lampu gearbox ataupun lampu durian kalau orang panggil benda ni. Kalau saya macam ni, biasanya saya cuba akan polish balik, tengok keadaan dia. Kalau boleh, pakai balik, tak ada masalah apa. Kalau katakan benda ni dah teruk cala, wajib ditukar. Sebab tu kalau kerja-kerja, kalau katakan overhaul, biasanya, kalau kerja-kerja overhaul, tengok muka sini sikit. Biasanya kalau kerja-kerja overhaul, biasanya primary ni saya tukar yang baru. Sebab kat market ada jual primary ni. Primary boleh tukar one set baru. Sebab kat market sekarang ni dah ada primary baru yang di pasaran. Jadi tak perlu risau. Tak perlu nak repair lagi. Tukar seketul je. Benda ni dah ada kat market. Satu lagi. Secondary. Okay. Kalau ikutkan saya, kenapa saya turunkan balik gearbox? Okay. Bahagian secondary ni. Kalau ikutkan, ini bukan originalnya secondary. Benda ni dia dah modified lain. Dia dah modified. Biasanya kalau kat sini, biasa saya tukar baru. Ada tak? Kalau boleh ambil yang baru, boleh tak? Memang baru. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana yang baru punya secondary dan macam mana yang dah, orang kata dah refurbish balik ataupun dah di repair balik. Kalau patutnya, kalau original dia macam ni. Secondary kalau original dia macam ni. Kalau secondary yang dah baiki ataupun dah di rework balik, biasanya secondary macam ni keadaan. Boleh tengok Ini bezanya antara secondary yang original dan secondary yang dah refurbish balik, dah repair balik. Boleh pakai, tapi kadang-kadang tak konsisten pada dia punya pressure. Sebab untuk umum, macam ni gearbox overhaul semua, primary, secondary dah ada keluar yang baru. Jadi anda tak perlu risau nak cari yang second ke, nak cari yang recon ke, ataupun nak cari yang kedai potong. Rasa dah benda ni tak perlu sebab kat pasaran dah ada keluar yang baru, original, yang baru dah ada. Sebab sekarang ni bila market demand dah berlaku, jadi supplier dah cari barang-barang ataupun dah cari part-parts yang original. Jadi apa yang kerja-kerja nak overhaul, nak servis balik tak perlu, just plug and play je benda tu. Jadi apa yang perlu buat kalau katakan kita overhaul model-model CVT ni, wajib ganti primary, wajib ganti secondary dengan steel belt sekali. Tiga benda yang selalu saya wajibkan tukar. Kalau berlaku masalah pada model-model Proton ni, primary, secondary, steel belt, wajib tukar baru. Sebab jangan risau, sebelum ni memang agak susah nak cari barang-barang yang ganti. Tapi dah semenjak ke belakang ini, bila market demand dah berlaku, jadi kita dah mudah untuk mencari spare part direct daripada supplier. Benda ni dah ada keluar. Sebab sebelum ni memang susah nak cari. Terpaksa modified, terpaksa nak orang kata nak polish bahagian dalam apa semua. Sekarang ni tak perlu. Benda ni dah ada kat pasaran. Jadi mudah aja kerja je. Jadi anda tak perlulah nak orang kata nak kerja nak gosok-gosok, nak polish apa semua. Jadi tak perlu risau. Dan benda ni ada dekat market. Jadi inilah saya nak sampaikan kepada anda yang baru belajar ataupun baru nak mencuburkan diri dalam bidang membaiki gearbox atau membaiki transmisi. Kat sinilah anda peluang untuk dapatkan sedikit ilmu yang boleh saya kongsikan kepada anda. Dan saya harapkan siapa yang nak belajar lagi untuk membaiki gearbox, boleh join dengan platform pakargearbox.com dan platform JV Autoloop. Jadi inilah untuk kita sama-sama kita menimba ilmu, untuk sama-sama kita developkan kita punya knowledge berkenaan dengan transmisi. Jadi ada persoalan, kita layan kejap. Jadi siapa yang tengah tengok live bersama saya hari ini, inilah platform kita bagaimana kita nak mendalami ilmu membaiki gearbox. Belajarlah gearbox sebab sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni kebanyakan gearbox sekarang yang ada kat pasaran, terutama yang model-model terbaru, biasanya dah mula masalah berkenaan dengan transmisi. Banyak sangat.
Kalau saya dengar, saya dah dapat respon daripada pengguna-pengguna di atas jalan raya, kebanyakan model-model yang baru ni banyak isu. Jadi kita kekurangan tenaga mahir untuk membaiki gearbox, ataupun kita kekurangan tenaga mahir yang boleh settlekan masalah tentang gearbox. Jadi kat sinilah platform kita boleh sama-sama belajar ilmu membaiki gearbox bersama platform pakar gearbox. Kat sinilah kita boleh kongsikan ilmu kita kepada anda semua. Ada soalan tak? Jadi siapa tengah tengok live ni, boleh minta tolong share lah supaya kita dapat sebarkan kepada umum, tak semestinya kepada workshop. Boleh juga kita sebarkan kepada pengguna-pengguna kenderaan di Malaysia ni supaya mereka lebih arif atau lebih mendapat info, terutama bahagian transmisi. Sebab transmisi antara yang paling banyak kos yang dikeluarkan kalau nak repair ni. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita sebagai pengguna boleh dapat info yang boleh manfaatkan bersama. Jadi persoalan yang kita nak sampaikan ataupun persoalan yang kita nak tolong jawabkan. Okey. Assalamualaikum, Abang Ilyas, Muhammad Zulhilmi. Mounting engine dah tukar sebab takut gegar effect sensor. Betul. Vibration berlaku, cuba anda tengok Kalau anda nak tahu, bearing dalam gearbox ni yang membawa beban ataupun berfungsi, bearing ni kecil, halus je. Sebab tu bearing halus ni, dia paling sensitif dengan vibration. Sebab tu kalau saya nasihatkan kepada anda yang menggunakan gearbox, terutama yang model-model CVT ni, pastikan mounting dalam keadaan okey, pastikan enjin anda jangan ada vibration. Kalau berlakunya vibration, lama-kelamaan shaft ataupun bearing ni akan mengganggukan pada kedudukan dalam ni. Ni bahagian ni. Sebab dia akan membuat satu takuk baru kat sini. Jadi kalau katakan dia dalam keadaan gegar, dia akan membuat satu longkang baru ataupun dia punya slot ni akan jadi tak rata. Benda ni akan menyebabkan bearing ni rosak, secara tak langsung dia akan merosakkan gearbox anda. Okey? Betul Abang Muhammad Zulhimi, mounting kena jaga, jangan ada gegar. Nanti kalau gegar dia akan efek pada gearbox. Betul dia tak akan efek on the spot, tapi dalam masa 3 atau 4 bulan gearbox anda akan menghadapi masalah. Okey, right? Cuba cek start button. Okey, betul. Start button biasanya dia akan keluar trouble code pada bahagian start button. Betul? Itu semua dah cek. Terima kasih Abang Faiz. Okey, macam mana kita nak tengok kalau katakan clutch untuk gearbox manual. Kalau katakan nak tengok clutch gearbox manual, cuba kita bawa gear 2, tekan, kita lepas. Tengok kereta tu menarik tak? Ataupun kereta tu macam nak terhenti tak? Ataupun lepas tu kita tekan balik. Macam mana perbezaan antara kita lepas minyak dengan tekan minyak? Kalau tekan minyak, lepas minyak lebih kurang sama je dia punya power, maksudnya kemungkinan clutch speed kita dah haus. iGarage hadir bersama share. Alhamdulillah, terima kasih Abang Suhadi. Lagi Abang Carol Irul, Assalamualaikum. Abang Muhammad Suko, salam bos. From JV Mua. Okey, JV Mua, Green Tree Workshop Mua. Okey, kalau katakan siapa ada masalah, boleh jumpa dengan Abang Green Tree, dia punya workshop ada dekat Mua. Assalamualaikum Abang Padir. Abang Padir ada dekat Kuala Krai. Hafizul ada dekat area Kota Baru. Terima kasih Abang Fauzi Dini. Assalamualaikum cikgu. Alhamdulillah, nama saya Zaidi, bukan cikgu. Pelayan je. Okey, terima kasih. Okey, CVT gearbox dengan Saga FLX lepas tukar gearbox auto, kena setting komputer untuk apa Okey, sini saya nak sampai sedikit kepada semua. Kalau anda menggunakan CVT Proton, dah tukar minyak auto CVT, dah tukar minyak CVT, dah tukar filter, saya nasihatkan anda buat sekali dia punya clutch adaptation. Kenapa kita kena buat clutch adaptation? Untuk apa? Untuk dapatkan setting balik dia punya antara pressure dalam gearbox dengan pressure keluar gearbox, atau pressure dalam dan pressure luar, kita setting balik. Sebab itulah sebaik-baiknya siapa yang tukar minyak CVT, sebaik-baiknya lah buat sekali lah dia punya clutch adaptation, ataupun kita buat setting balik komputer supaya kita dapatkan pressure yang asal balik pada bahagian dalam gearbox ni. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita dah pakai kereta tu lama, sedikit kesan gearbox tu mesti dah ada. Jadi kat situlah kita kena buat clutch adaptation sebaik-baiknya lah. Kalau katakan tak ada masalah, ataupun workshop tu tak ada scanner machine, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, sebaik-baiknya buatlah clutch adaptation. Okey, right, itunya. Okey, salam tuan, nak tanya kenapa ada simbol 80 pada meter kalau jalan okey, cuma nak tak sampai 100 km dia menyala balik. Okey, biasanya kalau katakan contohlah, kalau katakan naik 80 tu, lampu 80 ataupun naik lampu durian. Kalau katakan kereta CVT yang Proton, dia keluar lampu durian.
Kalau boleh cek balik komputer. Kebiasaan kalau katakan contoh model-model Pro 2. Kalau kita tengah highway, maintain dia, tiba-tiba naik lampu tu, kebiasaan masalah datang pada top converter. Selalunya dia akan naik pada, kalau scanner machine dia akan naik lockup. Cek balik komputer ataupun sebaik pergi workshop, minta tolong diagnose balik. Kalau nak dapat detail, ambil gambar, lepas tu share kat saya, insyaAllah saya akan bagi detail. Apakah masalah yang berlaku pada bahagian transmisi tu. Okey, terima kasih siapa yang tengah live ni. Inilah orang kata sedikit perkongsian daripada saya, terutama kepada member-member workshop-workshop yang baru nak involvekan diri nak dalam bidang transmisi ni. Kat sinilah saya nak sharekan sikit sekurang-kurangnya anda boleh dapat ilmu ni, anda mudah untuk anda buat benda ni lah. Jadi tak perlu risau. Kalau katakan macam contoh masalah primary, secondary, sekarang ni kat luar, kat market sekarang dah ada yang baru, original. Tak perlu nak rework balik ke, tak perlu nak polish balik ke, just plug and play. Benda ni lebih mudah anda buat kerja. Assalamualaikum Abang Syafiq Pik. Okey, workshop hadir, alhamdulillah. Capit workshop hadir, terima kasih banyak. Boleh dapatkan produk JV di iGarage Parker Terengganu. Siapa yang berminat ataupun siapa nak dapatkan khidmat nasihat ataupun nak dapatkan produk JV Autoloop, boleh datang ke workshop dekat area Parker iGarage. Abang Suhadi Muhammad Yusof. Terima kasih atas support dengan JV Autoloop. Muhammad Hazwan Otai Gearbox CVT. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey Faiz, apa bunyi ham pada kelajuan 20 km, apa bunyinya? Bunyi apa? Bunyi mim yau mim yu. Apakah kelajuan dalam 20, apa bunyi dia? Biasanya kalau kena tengok juga bang, mungkin masalah filter tersumbat. Boleh juga datang bunyi berdesing tu dalam gearbox tu. Ataupun mungkin dah pun ada simptom-simptom yang mengatakan ataupun yang menunjukkan dalaman gearbox bearing mungkin ada isu juga. WMA sekalipun kena datang workshop untuk cek detail. Okey. Terima kasih Abang Faiz Osman. Okey, Muhammad Fauzi dah ini dia tak mau tukar bos, sangkut dekat gear 3 je. Ni problem solenoid ke bos? Okey, Abang Fauzi dah ini. Biasanya kalau kereta kita tengah bawa, tiba-tiba dia lock pada gear 3. Lepas tu kita berhenti je, kita nak starting balik, dia start pada gear 3 je. Ataupun kereta tu jadi berat, tak nak tukar gear. Kebiasaan masalah ni berpunca pada solenoid ataupun masalah ni berpunca pada sensor dalam gearbox. Kena cek komputer sebab scanner machine ataupun komputer ni lebih mudah untuk kita detect apakah punca masalah pada gearbox. Jangan turun gearbox terus je. Cek dulu, confirm dulu. Masalah ni kebiasaannya berpunca pada solenoid ataupun masalah yang berpunca pada sensor. Terima kasih Abang Fauzi Daini. Mata pun boleh tahan juga isu-isu Mosia ni. Salam bos, saya tanya, try scanner Izura Bull. Okey, keluar kod P0721 secondary puli. Memang selalu masalah pada model-model CVT, terutama model-model Proton. Kebiasaan kalau kita cek komputer, dia akan naik secondary puli. Ini dia namanya secondary puli bang. Ni apa ni? Boleh nampak Yus? Ini namanya secondary puli. Yang tadi kita buka tadi bang, dia punya nama dia ialah primary puli. Ini primary puli. Okey, ini primary puli punya set. Dan ini secondary. Kebiasaan kena cek bang. Kalau secondary impulsible, kebiasaan masalah pada puli yang bahagian secondary. Kalau secondary puli pressure too low, kemungkinan masalah pada primary dan juga bahagian secondary. Biasa dua-dua tukar sekali bang. Abang Fazidin Muhammad Abdul Aziz. Okey, Abang Baharudin. Assalamualaikum. Okey, right. Abang Arif dah jawabkan soalan. Okey, Abang Akmal Muhammad Taib. Salam, lama tak pergi workshop. Itulah masalah pada kita punya PKPD ni. Tak boleh merentas negeri. Ada masalah pada sekat habis PKP ataupun ada kelonggaran nanti. InsyaAllah kita boleh jumpa balik. Okey, salam tuan. Honda Jazz Hybrid G3 minta penjelasan. Okey, Abang Muhammad Hafiz. Kebetulan hari ni memang saya ada buat satu model Honda yang Honda ni saya buat ni Honda City tapi hybrid juga. Biasanya kalau kita dah buat ini, sebab inilah pentingnya untuk buat calibration balik, setting balik komputer, check balik komputer. Penting sebab apa? Kita sekadar tukar minyak je, kalau kita tak buat checking balik bahagian guna scanner machine, takut ada isu-isu yang awalan ni. Sebab tu kalau biasa kalau lepas tukar minyak gearbox, tukar filter, terutama yang model-model CVT ni, kalau boleh diagnose sekali lah. Benda tu tak adalah melibatkan kos yang mahal. Minta tolong hikmat ataupun minta pendapat kat workshop ataupun toke workshop, minta tolong diagnose balik. Ataupun kalau dapat lagi bagus, buat tune up balik bahagian engine, bahagian CVT transmission dia bang. Okey, right. Puncak Patrick, Abang Patrick terbaik. Terima kasih Abang Patrick. Abang
Fansuri. Okey, hadir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak siapa yang tengok live ni. Ini sedikit perkongsian lah daripada saya. Daripada platform ni, sekurang-kurangnya kita dapatlah berkongsi maklumat berkenaan gearbox. Terutama yang malam ni saya nak sembangkan pada anda ialah bahagian CVT transmission. Berapa harga turbocharger Ezora? Minta maaf bang, saya banyak buat gearbox. Tapi kalau nak tanya bahagian yang turbo, boleh pergi ke Tam Turbo. Cari Tam Turbo, kat situlah. Ya, dia banyak memang spesialis untuk untuk enjin-enjin turbo. Boleh jumpa ataupun boleh search dekat Tam Turbo. Ni memang pakar bahagian turbo. Okey. Assalamualaikum, saya Abang Bulat. Assalamualaikum, saya menggunakan private turbo selalu 100 km/h. Lepas mengejut RPM akan tinggi. Adakah itu normal? Kalau katakan biasa, kalau katakan nak jalan straight, kalau lepas minyak dia RPM takkan tinggi. Biasanya kalau macam tu mungkin masalah pada setting nak kena buat adjust balik. Melainkan kalau kita turun bukit, kita lepas minyak, RPM tu tinggi, memang dia akan break engine sikit ataupun dia akan drop sedikit engine, RPM akan tinggi. Tapi kalau kat highway biasanya RPM takkan naik tinggi. WhatsApp okey. Abang Rozi apakah? Salam tuan, nak tanya Ezora Bolt bila tukar R kena rem baru lepas reverse, baru boleh reverse. Okey, Abang Razi, saya nak sampai sikit kepada Abang Razi Abu Bakar. Siapa yang tengah tengok live ni minta tolong share. Abang Razi Abu Bakar, biasa memang ada isu-isu awalan kerosakan yang melibatkan Ezora Bolt ni. Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi apa yang abang cakap ni, saya ulang balik soalan abang. Ezora Bolt bila tukar reverse, kena rem baru boleh reverse. Ini adalah masalah awalan yang boleh terjadi pada bahagian dalam gearbox. Apa yang perlu kita buat supaya kita tak dapat info? Biasanya kita buat tune up balik, buat balik clutch adaptation. Minta tolong bang pergi workshop yang ada scanner machine, minta boleh setting balik ataupun minta tolong buat clutch adaptation bang. Terima kasih atas ilmu, tahu sedikit. Alhamdulillah, terima kasih Abang Azri. Inilah platform kita berkongsi ilmu kepada luar sana untuk dapatkan sedikit pengetahuan, terutama kepada workshop-workshop yang nak menceburi dalam bidang transmisi. Kat sinilah platform yang kita boleh wawarkan kepada anda. InsyaAllah, kalau nak dapat lebih jelas lagi Abang Azri, nanti boleh PM saya. Bos, detox JV elok-eloknya guna berapa botol Ezora Bolt? Kalau untuk engine carbon detox boleh guna sebotol je bang. Tak ada masalah. Gunakan sebotol aja, servis throttle body, masukkan engine carbon detox, biarkan lebih kurang dalam masa 10 ke 15 minit, baru kita rem sampai habis asap dia, lepas tu kita test running je. Sebab Ezora Bolt RPM akan mati pada RPM 4000 je bang. Jadi kena bawa juga kereta tu. Tapi boleh pakai sebotol je bang, insya-Allah. Terima kasih bang. Abang Andri Dawis, sahabat sandakan, panel JV Andri Dawis. Okey, kalau anda berada di belah Sabah, kat sini kita ada panel ataupun kita ada platform yang boleh bantu anda untuk menyelesaikan masalah gearbox ataupun masalah transmisi anda. Anda boleh hubungi dekat kita punya belah Sabah, area Sandakan. Anda boleh hubungi dengan Andri Dawis. Nombor telefon 014 5544 589 kalau tak silap saya. 4259. Saya ulang balik 0145544259. Boleh hubungi dengan Andri Drawis ataupun CP Garage. Terima kasih. Nak tanya kenapa gearbox saya drop bila kadang-kadang dia terjadi. Lepas tu kilometer pun hilang. Okey. Okey abang Fakri. Kalau katakan saya ulang balik nak tanya kenapa gear saya drop bila bawa, kadang-kadang je terjadi, lepas tu kilometer pun hilang. Biasanya kemungkinan masalah pada speedometer sensor ada isu. Sebab apa? Dalam sistem gearbox auto yang menggunakan komputer box ataupun TCM ataupun TCU, biasanya untuk output sensor ataupun untuk speedometer sensor, benda ni perlu bacaan yang untuk diterima dalam sistem komputer. Jadi bila-bila kadang-kadang RPM atau kelajuan kita punya KMH meter kita tak boleh baca, secara automatik komputer detect kemungkinan ada masalah pada bahagian transmisi. Sebab tu dia akan lock sistem, dia akan drop kita pada gear 3 ataupun kalau katakan 5 speed dia akan drop pada gear 4. Dia akan lock pada sistem sebab kemungkinan dia detect gearbox kita ada isu ataupun ada masalah. Kalau boleh cek balik gunakan scanner machine.
Salam, baru tukar torque converter, reverse ada sentap sikit. Okey, Abang Rizal Anwar. Kalau katakan baru tukar torque converter, reverse ada sentap sikit. Okey, tengok torque converter tu tukar second ke atau rework balik ataupun dibaiki balik. Kalau katakan tukar second, minta tolong workshop tu check balik, ataupun kalau katakan ada sedikit lagi sentapan, masukkan treatment. Mungkin masalah pada berlaku dalam gearbox. Torque converter dah settle, tapi bila kita dah tukar torque converter, ada sedikit efek pada bahagian dalam gearbox, terutama bahagian piston seal yang ada pada bahagian reverse. Biasa saya akan recommend masukkan treatment je bang. Abang Rizal, berapa harga scan dengan abang? Kalau datang workshop untuk scan aja, biasanya kami tak charge pun. Biasanya kalau katakan untuk check je tak ada masalah apa. Tapi kalau nak buat tuning, dia punya cost lebih kurang dalam 80 ke 250. Bergantung apa tahap kita nak buat tuning. Kalau seakan nak buat tuning biasa je, biasanya saya charge RM80 je. Kalau seakan nak checknya, biasanya saya tak charge pun. Benda tu FOC je. Okey bos, macam mana nak contact sebab saya ada problem gearbox tak gerak. Okey, Abang Rizwan, nanti abang boleh PM saya ataupun nanti kejap lagi saya punya in-charge akan bagikan detail nombor kontak, nanti kita akan contact abang insya-Allah. Ataupun abang boleh tinggalkan nombor telefon, nanti kita akan contact abang. Terima kasih bang. Okey, Hafizul Auto Speed Garage hadir. Okey, siapa yang ada masalah gearbox kat belah Kota Baru, boleh jumpa dengan Hafizul kita, Peugeot Auto dekat area Kota Baru. Boleh kontak abang Hafizul kita. Kalau boleh nanti bagi nombor telefon lagi senang. Nanti boleh kalau kata siapa yang area Kota Baru nak check gearbox ke ataupun nak check masalah atau sistem gearbox ke apa, boleh hubungi dengan abang Hafizul Peugeot kita dekat area Kota Baru. Peugeot Auto Speed Gear namanya. Okey. Abang Rich Muth, selamat malam. Toyota Vigo dan dah repair tapi pagi-pagi lambat masuk jalan. Kalau dah masuk memang okey, mula-mula saja. Okey, kalau biasanya masalah Toyota Vigo ni, Toyota ni kalau ikutkan sistem gearbox dia sama je, tarik belakang ke tarik depan sama juga. Biasanya masalah pada front clutch housing, kemungkinan seal tu pressure tak cukup ataupun seal tu mungkin keras, ataupun kalau katakan gearbox tu dah dibaiki, mungkin seal tu terlepas pandang untuk diganti. Biasanya kalau macam ni, saya recommendkan gearbox ni masuk treatment dulu bang. Masukkan treatment JV 2 botol, running macam biasa. Abang Rich. Apa-apa saja. Open class tak bang? Ya betul. Kami ada peluang untuk kepada siapa yang berminat dalam bidang transmisi ni. Siapa yang berminat dalam mempelajari ilmu membaiki gearbox ni, kami memang open class untuk belajar gearbox. Senang je. Belajar gearbox memang real, datang kat sini belajar gearbox sampai anda menjadi seorang yang mahir, insya-Allah. Kami boleh ajar. Sebab apa? Kami open kepada semua. Tak kisahlah anda dari mana ke, anda background apa pun, kami memang open untuk belajar ilmu membaiki gearbox ni. Memang kami adakan sediakan kelas untuk belajar. Rider Selatan, okey, tip top. Macam mana nak jadi nak bagi puli tahan lama? Tukar baru, jangan tukar second. InsyaAllah tahan lama dan pastikan engine mounting diganti. Kita dah overhaul gearbox tapi kita tak selesaikan punca masalah dia. Contohlah, gearbox ni rosak disebabkan masalah engine mounting, disebabkan masalah dry shaft, disebabkan masalah sistem brake, gegar apa semua. Kalau kita dah overhaul gearbox ni, pastikan punca kerosakan tu diganti. Contoh kalau katakan disebabkan gearbox ni berpunca masalah disebabkan masalah pada mounting pecah disebabkan menyebabkan gearbox ni rosak, masalah tu wajib disettlekan. Maksudnya mounting wajib digantikan terus. Jangan dibiarkan mounting tu, biarkan pakai mounting lama, gearbox overhaul. Benda tu takkan bertahan lama. Jadi kalau kita tengok masalah ni berpunca pada engine mounting pecah menyebabkan gearbox rosak, tukarlah sekali engine mounting tu, jangan dibiarkan. Okey, right. Rider Selatan. Okey, siapa ada masalah belah area Johor, boleh hubungi dengan Rider Selatan ataupun Bayan Garage. Nama dia memang top belah Johor. Siapa ada masalah gearbox, siapa ada masalah transmisi, boleh hubungi dengan Bayan Garage. Search je dalam Google ke search dalam Facebook, anda type je Bayan Garage, anda boleh tahu lokasi workshopnya di mana. Sekarang ni mudah je nak cari info ataupun nak cari maklumat. Kita tekan dalam Google ataupun kita cari dalam Facebook, boleh jumpa. Jadi siapa yang ada masalah berkenaan transmisi, nak dapat hikmat berkenaan dengan gearbox, boleh hubungi dengan Abang Bayan Garage kita ataupun dia punya Facebook Rider Selatan dekat belah-belah Johor. Saya nak repair gearbox Avanza 1.3 kawasan Kepung, mana dekat? Okey bang, Abang Hafiz, nanti sekejap lagi saya akan tagkan abang kat mana yang area berdekatan dengan abang untuk abang refer dekat area Kepung. Nanti kita akan jawab abang punya WhatsApp, abang punya komen. Terima kasih Abang Fazidin Abdul Aziz. Terima kasih atas pencerahan gearbox Izura. Terima kasih banyak-banyak bang. Okey bang, ejen Kempro asalnya gearbox CVT, tukar gearbox auto konvensional. Kalau saya nasihatkan tak perlu.
contohlah yang saya ulang balik Abang Hafiz, bang boleh tak enjin Kempro yang asal gearbox CVT CFE nak tukar gearbox konvensional, nak tukar gearbox auto. Kalau saya tak recommend. Sebab apa? Kalau katakan gearbox tu CVT, kita nak tukar kepada konvensional, tak melibatkan belanja yang tinggi, melibatkan kos yang tinggi. Sebab apa? Anda tak boleh tukar gearbox je, anda kena tukar one set dia punya wiring, dia punya sistem, semua kena tukar, melibatkan belanja yang tinggi. Yang penting sebenarnya pakai apa yang ada, maintain, jagalah benda tu. InsyaAllah kita boleh panjangkan jangka hayat dia. Yang penting kita tahu macam mana nak menjaga kita punya transmisi ataupun nak jaga kita punya gearbox. Okey. Dan macam soalan Mael. Mael kalau bagi soalan, bukan mudah-mudah nak dijawab. Bayang garaj kita. Okey, terima kasih yang siapa yang tengok live bersama saya ni. Inilah kita punya platform untuk berkongsi maklumat. Yang minta tolonglah kepada anda siapa yang baru melihat live bersama saya ni, minta tolong tekan button share kepada grup-grup untuk kita sampaikan maklumat kita kepada semua orang. Sekurang-kurangnya dengan platform ni dapatlah membantu semua pengguna-pengguna di atas jalan raya, terutama yang menggunakan gearbox auto, yang menggunakan gearbox CVT, supaya lebih dapat maklumat ni. Orang kata senang-senang, orang kata tak payahlah, orang kata tertanya-tanya kat mana masalah apa yang aku perlu buat, apa yang kita perlu refer. Kat sinilah sedikit sebanyak boleh membantu anda untuk memberikan anda info berkenaan dengan gearbox anda. Jadi anda tahulah apa plan anda selepas tu. Jadi anda tahulah adakah gearbox anda perlu di overhaul, perlu diganti, ataupun hanya melibatkan pada sensor je, hanya tukar pada sensor saja. InsyaAllah. Terima kasih siapa yang tengah tengok live ni. Inilah sedikit perkongsian daripada saya. Ini hari ni kita cerita berkenaan gearbox Proton Izora. Proton Izora ke, Proton CVT yang model-model untuk Preve ke, Saga FLX, gearbox sama je, cuma beza dia pada ratio je gearbox ni. Tapi structure dalam 100% sama. Beza ada pada ratio saja. Okey, itu sajalah perkongsian daripada saya. Siapa ada persoalan, ada pertanyaan, boleh letakkan dalam inbox ataupun boleh letakkan dalam ruang komen. InsyaAllah kami boleh bantu. Dan kami juga membuka peluang kepada usahawan-usahawan siapa yang nak bersama dengan produk JV Autoloop. Kami membuka peluang kepada anda. Musim-musim PKP ni tak ada job, nak cari pendapatan sampingan, kami buka peluang kepada anda. Kalau siapa nak menjadi usahawan bersama dengan produk JV Autoloop, boleh hubungi kami ataupun boleh tinggalkan nombor telefon. Note kat situ, nak dapat info berkenaan dengan produk JV, nak menjadi usahawan JV. Dan siapa yang nak servis minyak gearbox, siapa nak servis gearbox auto ni, memang saya recommendkan gunalah produk JV Autoloop untuk kita punya dapat work upkan balik pressure dalam gearbox, untuk tahankan kita punya gearbox dari masalah-masalah atau nasi luar ni. Kat sinilah produk JV Autoloop boleh membantu anda untuk penjagaan, untuk rawatan. InsyaAllah itu sajalah yang nak sampaikan kepada anda berkenaan produk JV Autoloop dan platform pakar gearbox. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Layan.